Memang benar dikatakan bahawa politik itu penuh dengan percaturan persepsi dan permainan angka. Namun begitu, ia tidak akan berlaku dengan sendirinya. Sebetulnya lagi bukan sekadar cukup dengan persepsi positif, akan tetapi kepercayaan sebenar rakyat terhadap Barisan Nasional perlulah terus dipupuk dan dibaca dengan jalan bekerja keras serta usaha yang bersungguh-sungguh. Maka saya ingin sentiasa mengingatkan bahawa kejayaan awal ini perlu dijadikan asas pada kemenangan yang lebih memberangsangkan kelak. Dalam kata-kata lain, jangan kita leka, jangan kita mudah terpersona. Sipirnya untuk Barisan Nasional terus menerajui kepemimpinan negara dan negeri-negeri, setiap parti komponen perlu diperkokoh dan diperkuat. Sebab itulah pasca pilihan raya 2008, semasa meresmikan persidangan pergerakan wanita, pemuda dan puteri UMNO pada tahun tersebut, saya telah dengan tegas mengingatkan bahawa UMNO harus berubah atau berisiko untuk rebah. Saya membujikan semboyan tersebut kerana menyedari 4 penyakit lazim sering melanda parti-parti yang sudah lama berkuasa. 4 penyakit tersebut ialah delusion atau khayalan, amnesia atau kelupaan, inertia atau kejumudan, dan arrogance atau keangkuhan. Hakikatnya, parti yang terlampau lama berkuasa jarang melakukan muhasabah atau introspeksi terhadap kelemahan ini. Pertama, penyakit delusion kerana berasa khayal dan terawang-awang bahawa sokongan yang terima daripada rakyat akan berterusan. Kedua, penyakit amnesia kerana sudah terlupa akan sebab musabab tujuan perjuangan asalnya. Ketiga, pula penyakit inertia yang terjadi apabila enggan membuat pembaharuan dan perubahan. Seterusnya pula yang keempat ialah penyakit arrogance yang mencerminkan sikap tidak boleh menerima teguran ramai. Sesungguh pun semua penyakit tersebut, terutamanya keangkuhan, akan hanya menyebabkan rakyat benci dan merasa menyampah. Oleh itu, tidak dapat tidak, keempat-empat gejala penyakit ini perlu dielak, dibuang jauh dan dikikis sebelum rasa sayang berubah menjadi benci, harapan menjadi kemarahan, sokongan menjadi penentangan. Untuk bangun kembali, kita mesti cari formula pemulihan dan melaksanakan plan tersebut secara konsisten. Itulah yang sedang kita usaha dan sedang kita lakukan. Barulah nanti akan memperolehi kemenangan besar yang diidam-idamkan. Syukur kepada Tuhan kerana kita melihat perkembangan positif yang memberangsangkan di dalam parti-parti komponen semenjak 2 tahun yang lalu. Perubahan-perubahan yang berlaku menunjukkan bahawa kita sedia mendengar suara rakyat dan akan terus menggarap aspirasi mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, sememangnya seperti yang saya sebutkan tadi, kisah-kisah kejayaan Malaysia ini tidak terhasil tidak lain dan tidak bukan di atas satu formula perkongsian politik antara kaum dicetus oleh our forefathers dan terserlah sebagai satu resepi penerajuan negara yang sangat mujarab. Oleh itu, kita akan sentiasa mengenal
jasa-jasa pemimpin utama Barisan Nasional seperti bekas Pengurusi Parti Perikatan dan Barisan Nasional Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Abdul Razak, Tun Hussein On, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Pemimpin-pemimpin parti komponen pula seperti Tun Tan Cheng Lock, Tun B.T. Sambantan, Tun Tan Siew Sin, Tun Temenggung, juga anak Baring, Tun Datuk Mustafa, Tun Fuad Steven, dan ramai lagi pemimpin pelbagai kaum yang tidak terhitung di sini. Namun pasti kita tidak pernah lupakan. Sumbangan itu juga dengan perasaan sedih dan rasa berlangsung kawal, baru-baru ini kita telah kehilangan seorang lagi negarawan tulen dan bekas pemimpin yang bersifat ikonik, yakni mendiang Tun Dr. Lim Chong Yu. Sesungguhnya beliau merupakan salah seorang pemimpin yang penuh percaya pada gagasan serta perjuangan Barisan Nasional, dan mendiang telah banyak membantu parti bagi membina negara ini. Pastinya segala khidmat dan bakti para pemimpin ini kekal terpahat dalam tinta emas dalam lembaran sejarah negara sebagai muliawan-muliawan yang telah berjuang demi membina tamadun rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, dari dahulu sampailah ke sekarang, dan mudah-mudahan dengan izin Tuhan sehingga selamanya suara Barisan Nasional adalah suara keramat rakyat, berbicara dan berganding atas nama rakyat. Dari Perlis sampailah ke Sabah, Barisan Nasional menjiwai degupan mubari dan hati rakyat, menjadi penyambung rasa, penyambung cita, penyambung lidah serta aspirasi rakyat Malaysia. Pucuk pangkalnya, Barisan Nasional telah sentiasa mendahulukan rakyat, mampu mengota apa yang dijanjikan pada rakyat, sekaligus mengangkat negara kita ke satu tahap yang sungguh membanggakan. Hakikatnya pun, bukankah Parti Perikatan yang telah berjuang bagi mencapai kemerdekaan? Bukankah muafakat bumi ini yang sedang mengisi kemerdekaan itu? Dan bukankah barisan ini yang diberi mandat oleh rakyat untuk menerajui negara kita? Jelas sekali, orang lain hanya mampu memperdagangkan mimpi, traders of dreams, mencanangkan angan-angan, mencetak khayalan. Walhal parti kita lah sebenarnya menjadi barisan pejuang tulen untuk rakyat. We are the merchant of realities yang berpasak di bumi bersandarkan perancangan jitu serta pelaksanaan kerja yang tersusun. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh sebab itulah saya suka mengulang-ulangkan bahawa antara nilai paling penting yang telah menjadi penguat kepada Barisan Nasional adalah sifat kebijaksanaan, keikhlasan dan kemampuan kita untuk memimpin berbekalkan wawasan serta kepentingan yang jauh lebih besar. Kepentingan itu adalah mewujudkan sebuah negara yang aman, stabil, maju lagi makmur, di mana rendahnya semua dapat berlindung dan berteduh, di mana limpahan nikmat alamnya semua dapat mencari rezeki, di mana keamanannya semua dapat membina kehidupan yang bahagia. Furthermore, when the time comes where each of us can rest assured that our children and grandchildren and in turn their children will have a better future, a higher standard of living, a better quality of life, able to realize their dreams and their God-given potential. Seperti yang saya katakan, perubahan kaum dan cara kita menguruskannya di Malaysia adalah sesuatu hal yang boleh kita banggakan. Cara kita menangani realiti kemajmukan yang wujud adalah secara realistik dan berpegang pada prinsip universal bahawa semua makhluk dicipta sama oleh Maha Pencipta dengan hak-hak yang tidak dapat dinafikan.
Sejarah menunjukkan bahawa kita tidak pernah sekali-kali mengapi-apikan sentimen perkauman atau menjadikan rasisme keras pengurusan perhubungan di antara kaum di negara ini. Jika kita meninjau di Amerika Syarikat, gunanya sebagai negara yang dijadikan contoh kepelbagaian demokrasi pun telah mengambil masa lama, yakni 87 tahun dari tarikh pengisytiharan kemerdekaan yang menyatakan semua manusia diciptakan sama atau all men are created equal, kepada emansipasi menghapuskan penghambaan. Manakala ia memakan tempoh 102 tahun lagi selepas itu apabila semua diskriminasi dalam pendaftaran pengundi diharamkan. Namun di Malaysia ini, semenjak merdeka, kerajaan tidak pun menjadi isu kaum dan warna kulit sebagai alasan untuk menghadkan hak dan kelayakan mendaftar pengundi. Apatah lagi bagi menentukan tempat duduk restoran dan kenderaan awam serta mengasing penggunaan bilik air sebagaimana berlaku di negara-negara lain. Lantaran itu, janganlah ada mana-mana pihak yang cuba menafikan peranan Barisan Nasional sebagai parti pelbagai kaum sebenar yang memperjuangkan kesejahteraan hidup antara kaum di Malaysia selama ini. Kita dianggoti oleh pelbagai jenis parti berasaskan kaum dan ada yang bersifat pelbagai kaum, bersatu dan bersama-sama mewakili kepentingan semua pihak. Sedangkan di pihak pembangkang tidak terjamin suara kaum minoriti akan sampai ke peringkat perbincangan kepimpinan tertinggi mereka, simply because they are not adequately represented.